Ada 5 poin penting kenapa 80% digital freelancer gagal dalam tempoh 3 tahun pertama. Tonton video ni sampai habis. Ramai orang ingat kerjaya sebagai digital freelancer ni mudah. Boleh pergi ke sana, boleh pergi ke sini, ada kebebasan kewangan, boleh enjoy lifestyle, sekian. Berdasarkan pemerhatian coach sendiri, coach dapati kebanyakan digital freelancer ni dia tak ada matlamat yang jelas. Dia tak tahu kenapa dia jadi digital freelancer. Mungkin dia masuk sebab dia perlukan duit. Tapi duit sebenarnya bukan perkara yang utama yang mereka kena lihat sebenarnya. Sebab digital freelancer ni dia lebih kepada usahawan, dia bukan lebih kepada orang makan gaji. Jadi bila mindset orang yang makan gaji dan juga usahawan ni memang sangat-sangat berbeza. Jadi kalau orang tu masih lagi mindset makan gaji, memang dia akan gagal, terutamanya pada tahun pertama. Jadi bila nak masuk dalam dunia digital freelancer ni, you kena tahu apakah matlamat you sebenarnya. Ada orang dia nak jadi digital freelancer sebab dia memang minat dalam bidang tersebut dan dia nak ada freedom dalam kreativiti dia. Ada orang dia nak jadi digital freelancer sebab dia nak rasa freedom. Ada orang nak jadi digital freelancer sebab dia nak bekerja di dalam Malaysia dan jana income currency luar negara misalnya. Jadi beberapa matlamat ni you kena tahu supaya bila ada something happen, contohnya macam dugaan yang happen, you tetap boleh harungi sebab you tahu apa matlamat you. Jadi kalau you tak jelas dengan matlamat you, agak susah untuk you harungi bila ada cabaran yang datang. Yang kedua, kebanyakan digital freelancer terutamanya newbie ni digagal sebab dia tak ada passion sebenarnya. Contohnya, dia tawarkan perkhidmatan web development. Tapi mungkin sebenarnya dia suka buat copywriting. Tapi dia tersalah tawarkan perkhidmatan dia. Jadi bila semakin ramai klien memerlukan perkhidmatan dia dalam web development ni, dia lama-kelamaan dia akan rasa burn out. Dan dia akan berhenti buat servis tersebut. Sebab sebenarnya dia tak ada passion. Stop it. Get some help. You kena ingat digital freelancer ni sama seperti usahawan. You kena spend berjam-jam, bahkan berbelas jam setiap hari, mungkin seminggu, 2 minggu, berbulan. Dan kalau you tak ada passion dalam sesuatu bidang tersebut, agak susah untuk you sustain. Sebab itulah, seperti yang coach katakan pada nombor 1 tadi, you kena ada matlamat yang jelas. Poin nombor 3 adalah mereka terpengaruh dengan orang sekeliling. Mungkin orang sekeliling mereka adalah orang yang bekerja makan gaji. Jadi bila mereka jadi digital freelancer, hidup mereka lain dengan orang yang kerja makan gaji. Dan mungkin kawan mereka akan kata, apa kau buat dengan hidup kau? Aku tengok kau ni macam ni, macam ni kan. Jadi biasalah kan, bila kawan-kawan rapat, bila family tegur kan, bila macam orang nampak macam tak ada masa depan kan, orang akan suruh pergilah apply kerja, ada dapat gaji bulan-bulan kan. Jadi sebab itulah ramai yang gagal. Sebab apa? Sebab dia terpengaruh dengan orang sekeliling. Yang keempat, kebanyakan digital freelancer ni gagal sebab dia tak boleh nak tinggalkan lifestyle yang lama. Mungkin lifestyle lama dia suka enjoy ke sana ke sini, suka beli barang itu, barang ini kan. Tapi you kena ingat, waktu tu you kerja makan gaji. Jadi you buat apa-apa saja, you tu tak dapat gaji pada amount sekian-sekian. Tapi bila jadi digital freelancer yang full time ni, you bergantung dengan klien. Ada klien bayar, adalah income, betul tak? Jadi kalau you tak boleh nak kurangkan you punya lifestyle tu, tak boleh ubah lifestyle tu, memang agak sukar untuk you sustain dalam kerjaya digital freelancer ni. Poin yang terakhir, itu poin yang kelima, adalah terlalu banyak komitmen. Bila you ada banyak komitmen yang you kena bayar, you akan rasa serabut fikir pasal duit tau. Jadi bila you serabut pasal duit, agak susah untuk you fokus nak buat kerja untuk klien tu. Jadi lama-kelamaan you akan rasa burn out dan you akan beralih kepada dunia makan gaji balik. Jadi sangat penting untuk you tahu berapakah you punya komitmen bulanan sebelum you nak ambil keputusan untuk berhenti kerja full time sebagai makan gaji dan mahu terjun dalam dunia digital freelancing ni. Kalau you ada komitmen terlalu tinggi ataupun you sudah ada keluarga dan you ada ketua keluarga, mungkin you ada beberapa perkara yang you perlu perhalusi sebelum you mengambil keputusan untuk menjadi full time digital freelancer. Ini adalah 5 poin yang you kena lihat dan you kena perhalusi, yang you kena fikirkan sebelum nak mengambil keputusan sebagai digital freelancer full time, untuk mengelakkan daripada you antara yang tergolong dalam golongan 80% digital freelancer yang gagal dalam 3 tahun pertama tersebut. Suka tips ni? Boleh follow coach di akaun ini.